الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر أمورنا ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita berjumpa kembali dalam sambungan kuliah mingguan kita, kitab Mata'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, dan kita masih lagi membicarakan topik Ihya'ul Amwat, iaitu menghidupkan bumi yang mati, yang mana pada minggu lepas kita dah pun habis tentang pada bab menghendaki adat orang yang seumpamanya, iaitu dalam tajuk ma'dan ataupun harta galian, iaitu yang kita bagi kepada dua, zahir dan juga batin. Zahir ini yang kita nampak direct atas tanah, batu kapak ke, batu jet ke, batu yang buat lesung batu ke, ataupun garang bukit ke, ataupun ma'dan yang batin yang perlu usaha, perlu gali minyak ataupun emas, perak, biji timah, itu galian yang berbentuk batin. Dan kita habis pada adat orang yang seumpamanya, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 baris daripada bawah, hak yang tak ada kitab lagi dah, hak yang tak ikut kelas minggu lepas. Sebab minggu ni nampak ramai muslimat, mood tu dah ada balik dah, alhamdulillah, bagus dah. Baik. Dan barang siapa menghidupkan bumi yang mati, kemudian maka nyata padanya salah suatu daripada ma'dan yang zahir dan yang batin jadi miliknya. Okay. Jadi orang ni dia mugak tanah, tuan-tuan. Dia mugak tanah dan dia tak tahu pun tanah yang dia mugak tu ada galian zahir dan galian batin. Dia tak tahu ada emas dalam tu, dia tak tahu ada batu kapuk kat situ pun dia tak tahu. Jadi bila dia mugak-mugak tanpa dia tahu ada aset kat situ, tiba-tiba jumpa, maka hukumnya jadi miliknya. Ya, maknanya dia punyalah. Kalau dia ada peralatan semua lagi canggih, jangan diviralkan. Syarat dia itu je. Diviralkan bahaya. Maknanya bila diviralkan ni, pihak berkuasa nampak, penyamun nampak, perompak nampak, pencuri pun nampak. Tu silap orang hari ni, dia suka viral. Jadi orang tahu, pegang sekejap hilang. Ya. Jadi begitu ya. Kerana ia daripada suku-suku bumi, maknanya suku bumi tu hak bumi dia punya lah, benda tu ada kat bumi, dan senyata telah ia memilik akan buminya dengan dihidupkan dia. Maknanya dah lah suku bumi, kemudian dia pula hidupkan bumi, dia pemugak tanah tadi, dia tanam semua, memang automatically dia punya. Ni untung ini dikatakan rezeki dari langit dia. Rezeki dari langit, rezeki Allah Ta'ala nak bagi kat dia. Mana kita tahu dia nampak orang miskin kan, mugak tanah, tahu-tahu aset banyak dalam tanah tu, rezeki dia lah. Walaupun kerajaan ambil alih, mungkin pampasan dia dapat kan. Kalau kerajaan ambil alih tanah tu sebab galian, okey, bagi banglo sebiji duk, rezeki dia lah kan. Itu rezeki dipanggil ya. Baik. Dan keluar dengan nyatanya barang yang apabila diketahui akan dia dahulu daripada hidupkan buminya. Tapi keluar topik ni, keluar hak milik ni kalau dia tahu awal.
Itu yang maksud ayat diketahui akan dia dahulu, maknanya dia tahu awal. Aku nak pegang tanah ni pasal dia tahu dah tanah ni ada sesuatu. Yang batin dia tak tahu, yang zahir kok dia pasang drone kan, ada nampak kilauan cahaya, ni batu buat lesung batu bagus ni, atau batu ni buat batu granit ke, buat bakmar ke, maknanya mungkin dia drone awal itu dia tahu, maka dia nak hidupkan bumi dengan sebab itu. Jadi hukum dia kata keluar dengan nyatanya, jadi hukum tadi terkeluar. Dijelaskan lagi, maka senya memilih ia akan ma'dan yang batin, tiada yang zahirnya. Maknanya dia hanya memiliki galian yang dalam tanah, yang zahir nampak dia tak berhak walaupun dia mugak tanah tadi. Pasal apa? Pasal dia tahu awal kata ada harta kat situ. Dalam tanah memang dia tak tahulah, sebab ground pun tak dapat detect dalam tanah kan, letak hak kamera hak jalan tu. Jadi nampak hak ni, jadi hak ni dia tak boleh miliki walaupun dia megak tanah, sebab dia niat awal tak kena. Ni cerita harta yang jumpa. Mana tahu kan kita megak tanah ke, sebab benda ni tidak diketahui tuan-tuan. Kadang-kadang belakang rumah kita pun boleh jadi kan, kita punya tanah kosong belakang rumah, kita beli rumah taman kan, waktu tambak-tambak tu kita pun tak tahu, mungkin yalah nak jadi rezeki kita ni, tiba-tiba ada benda cangkui biar pun tak tengok, kita kata ada batu yang jadi nilai, jadi hak kita lah, sebab kita tak tahu. Okay. Tapi kalau kita pilih lock rumah, aku tahu lock ni memang confirm ada benda, aku nak lock ni contoh kan. Jadi dia tahu tiba-tiba ada benda, maka dia tidak berhak memiliki, dia kena declare pada pihak kerajaan, ikut hukum lah ya. Tapi yang kita beli rumah taman tu sebab rumah dia siap. Ini cerita mugak tanah, hidupkan tanah yang mati. Begitu. Baik, seperti barang yang dirajihkan dia Ibnu Rif'ah dan lainnya. Ni kitab maknanya ulama telah merajihkan pandangan tersebut, bahawasanya kita ulas balik bagi faham, kalau mugak tanah tak tahu apa-apa, mugak tanah tiba-tiba ada rezeki, itu dia punya. Tapi mugak tanah sebab tahu ada benda kat situ yang zahir, bukan dia punya, hanya yang dalam tanah aja dia punya. Itu dia punya kisahnya pagi ini. Adapun tempat keduanya, maka tiada jadi milik dengan dihidupkan dia, serta diketahui dengan keduanya, kerana fasid qasadnya. Tempat kedua sini tuan-tuan, maknanya yang pandangan kedua tadi, ataupun keadaan kedua, maknanya dia tahu dulu ada benda di tanah tersebut, lalu dia pun mugak tanah itu, maka yang tu tak dapat jadi hak milik dia. Ini yang dikatakan tempat keduanya, maka tiada jadi memilik dengan dihidupkan dia, serta diketahui dengan keduanya, kerana fasid qasadnya. Maknanya dia punya nawai itu dah tak betul, mugak tanah sebab nak sesuatu yang dia tahu, maka dia tidak berhak memiliki aset tersebut, kena declare kepada pihak berkuasa. Kerana galian itu tiada dijadikan dia rumah dan kebun dan bendang atau umpamanya. Tuan kitab ni tambah tuan-tuan, dia mugak tanah sebab dia tahu ada benda, lalu dia pun mugak saja, dia tak buat rumah, dia tak buat kebun, dia biar kawasan tu sebab dia tahu ada aset. Tu ditambah lagi, maknanya pemilikan ni dikira tidak sah dari sudut hukum, kerana fasid niat tu dah tak betul daripada awal. Ni cerita zaman dulu lah kono, kita dah tak ada dah ni. Jadi kita mengaji untuk ilmu lah, tak ada masa aku nak pergi mugak tanah lah ni, semua jadi hak kerajaan habis. Jadi penoroka haram tak pasal-pasal kena 10,000. Tak sungguh undang-undang kanun tanah negara. Ya. Jadi elok beli hak kita sendiri atau beli tanah orang nak jual, selesai masalah. Okay. Jadi kalau beli tanah hak kita, beli hak orang nak jual, memang confirm hak kita lah. Sebab hukum di sini untuk tanah mati, tanah yang tak diusahakan kita pergi usaha.
Okey. Bermula segala air. Ni kita masuk bab ayat pula nah. Isu Selangor ayat. Bermula segala air yang mubah seperti air sungai dan air sil itu empangan ya. Air empangan. Dan mata air pada bukit ya. Bersamaan ayat bukit tu ya, bersamaan segala manusia padanya. Maka jika berkehendak satu kaum menjiruskan buminya, maka picit air, saya tak tahu perkataan picit di mana tambah, picit air daripada segala mereka itu, yang kalau kita faham dalam konteks ayat, dia lebih kurang pakat gotong royong untuk ambil air. Kalau ikut dalam pemahaman saya dalam ayat ni lah, dia macam take turn ya. Sebab dia kata selepas tu, maka dijirus oleh yang hampir bagi air itu, maka yang hampirnya, maka ditahankan air oleh tiap-tiap daripada mereka itu hingga sampai kepada 2 mata kaki. Maka jika pada bumi yang satu itu tinggi pada satu pihak dan rendah pada satu pihak, diasingkan tiap-tiap pihak itu dengan dirusnya supaya jangan berlebih air pada yang rendahnya atas 2 mata kaki, 2 kaki. Yang saya faham tuan-tuan sekalian, ayat awam, ayat sungai ke, ayat kolam ke, ayat tasik ke, ayat terjun ke, ayat mata ayat kaki bukit kan. Jadi kalau kita nak ambil ayat, hukumnya harus, sebab tu air yang mubah umum. Cuma kitab ni ajar kalau ramai nak ambil, jadi dia tidak boleh kata dia nak bina satu kawasan kolam tepi sungai tu, orang ni pun nak buat juga, jangan lebih 2 kaki ayat melebihi daripada member sebelah. Jadi tidak boleh kita tamak horaba sampai dalamnya berkaki-kaki, tak boleh, kena agih pada orang lain juga, sebab air ini bukan kita punya. Ni hukum asal air. Sebab tu setengah ulama, isu air ni kalau tanggungjawab pihak kerajaan, kita tak perlu bayar air, sebab itu tanggungjawab kerajaan, sebab dia ambil ayat free. Cuma ulama mengharuskan sebab kos operasi. Melainkan kalau ambil ayat empangan yang bersih tu lainlah. Ni sebab kita ambil ayat sungai, proses boh klorinnya hak kenguh jadi jernih. Sebab tu bila berlaku pencemaran air, dia ambil masa nak pulih balik, dia nak cuci balik, nak buang kuman, nak buat bergelak, jadi kos. Maka kos tersebutlah pihak kerajaan cas kepada pengguna kita. Kalau di Iraq, di negara-negara Arab, kebanyakannya air free, kerajaan tanggung semua. Tapi kita kena bayar. Tak apalah, maknanya operasi itu, kalau kerajaan yang kaya mungkin tak kena air. Macam kita dulu Selangor 20 meter padu tak kena air. Sekarang saya tak tahu kena lagi. Kena dah. Tak ikut. Yang tu masih berkuasa bahasa ini kan. Okey lah tu, kira ada unsur-unsur Islami lah kat situ. Bila guna lebih baru kita kena bayar. Ini cerita ayat. Jadi hukum kata kalau nak ambil ayat yang tasik, ayat awam ni, jangan lebih 2 kaki kita punya simpanan. 2 kaki tu kira 1 kaki 3 meter, 1 kaki lebih kurang ni lah. Maknanya jangan lebih pada orang lain, beri sama banyak. Tapi tak ada lagu tokok kan. Kalau ni kan orang pakai pipe, kalau orang nak ambil air bukit tu dia pakai enjin tu, seduknya tak ganggu orang lain, dan air tu pun tak luak pun banyak. Jadi isu ni zaman sekarang ni mungkin tak ada masalah sangat kot. Dan barang yang diambilkan daripada air yang mubah ini dimilik akan dia, diambil tu dia punya, tu pun jangan syarat tidak lebih daripada 2 kaki, tu je simpanan. Dan orang yang menggali telaga pada bumi yang mati supaya memudahkan dirinya bagi minumnya,
dan minum binatangnya tiada kerana memiliknya akan dia adalah ia terlebih utama dengan airnya hingga berpindah ia daripadanya. Jadi ada seorang ni tuan-tuan, ni cerita kampung lah kot, bukan tanah dia pun, tanah kosong. Jadi mungkin orang kampung telaga tak ada, tak banyak, lalu dia ambil inisiatif, dia gali, perigi, dia usaha semua. Tujuan dia bukan dia nak miliki, dia nak guna air untuk keperluan dia dengan binatang lebih kurang. Maka hukum kata keutamaan air itu pada dia. Mungkin dia ni kira macam pengurus lah, orang nak air kena jumpa dia, walaupun bukan tanah dia, tapi dia usaha. Ni tanah awam lah. Dia korek telaga. Jadi orang nak ambil, terus jumpa sebab dia yang korek semua, tanya boleh tak ambil air. Sebab tanah awam ikut hukum dia kena bagilah, ya, sebab bukan tanah dia, dia nak guna untuk dia saja. Macam kisah yang berlaku zaman sahabat Nabi Sayyidina Osman kan, membeli telaga daripada seorang Yahudi kan. Dia beli telaga tu dengan harga yang agak mahal, berganda-ganda juga, dan telaga itu Sayyidina Osman wakafkan untuk semua orang Madinah, tak kira Islam, tak kira bukan Islam. Dan telaga itu telaga umum, tapi milik Yahudi tu, sebab dia yang korek apa semua. Jadi dia jualkan air tadi. Maka bila dia jual air, orang miskin tak mampu nak beli, sebab Mekah, Madinah kan susah nak air kan susah jumpa. Cuma kadang-kadang bila kita pergi buat umrah, tuan-tuan mungkin kok pergi ziarah yang tempat telaga air dok keluar daripada tanah, masih ada kawasan-kawasan yang subur yang daripada zaman Nabi tempat tu dah ada. Maka Sayyidina Osman beli. Jadi lepas dia beli tu, dia wakafkan untuk kegunaan orang ramai. Bayangkan hingga hari ni, andai kata telaga tu ada hingga hari ni, benda tu, pahala tu mengalir pada Sayyidina Osman. Ini kehebatan wakaf, dia beli. Jadi nak gambarkan tentang telaga ni. Jadi orang ni keutamaan dia punya air lah. Cuma hukum itu setakat hingga dia berpindah. Kalau dia dah pindah, dan apabila berpindah jadilah ia seperti orang lainnya. Jadi dia buat telaga elok-elok, lepas tu pergi pindah pergi Ceruk Tok Kun ke, pergi mana-mana ke kan, hukum dia sama macam orang lain pula. Dia nak balik situ, kira dia macam orang awam lain, bukan dia punya dah. Sebab dia korek tanah awam dan dia pindah. Itu maksudnya. Jika kembali ia kepadanya sekalipun, sama hukum orang awam, seperti ia menggali akan dia dengan qasad memudahkan orang yang lalu atau tiada dengan qasad sesuatu, maka adalah ia padanya seperti yang lainnya. Sebab awal dulu dia gali memang nak mudahkan orang apa semua. Jadi bila dia pindah ke mana pun, itu bukan aku punya lah. Jadi dia ni hukum macam orang lain jugalah. Cerita tuan-tuan, macam tuan-tuan duduk sini lah, ada kebajikan tempat dia mengaji, dia pergi tanam serai keliling masjid ni, tanam kan. Tiba-tiba Pak Din pergi pindah, orang tahu Pak Din tanam, tanam keliling kan, keluar pagar masjid lah. Adalah masjid ni kira hak masjid, keluar pagar masjid. Orang tengok Pak Din tanam, orang tahu Pak Din punya. Orang nak minta serai 3-4 petang pun jumpa dia, hello, WhatsApp ke apa benda kan, nak ambil serai 3-4 petang. Tiba-tiba dia pindah. Masa Pak Din tanam, Pak Din niat dah saja tanam wakaf orang ramai, siapa nak ambil serai ambil ya. Niat daripada awal, bukan aku punya pun, saja sonok-sonok tanam. Tapi orang tengok mengatakan bahawa ni mungkin Pak Din punya. Jadi Pak Din pindah pergi Pulau Meranti, dekat je pun. Pindah Pulau Meranti, beli tanah kat situ. Jadi bila Pak Din kali sekala main sini, dia tak boleh anggap serai tu dia punya dah. Itu maksudnya, maknanya kira awam lah. Hukum tu dah tak pakai dah sebab dia dah pindah. Sopa telaga tadi lah. Begitu. Saya sebut Pulau Melati sebab itulah tanah yang ada sekitar sini kan, yang boleh mungkin tuan-tuan beli kot. Baik. Dan orang yang menggali telaga pada bumi yang mati kerana hendak memiliki, dia gali telaga tu sebab dia nak hak milik, macam dia punya lah.
atau galinya pada miliknya, memilik ia bagi airnya. Syarak kata tak apa, betul. Hang niat gali memang hang nak miliki, sebab tanah ni tanah mati, hang korek, hang punya. Tapi syarak kata dan wajib. Ni hukum wajib atasnya memberi air yang lebih daripada hajatnya bagi binatang yang muhtaram, binatang ternakan yang orang pelihara lah, ya. Itu keadaan pertama. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita pergi gali telaga hak tanah awam ataupun tanah mati, hutan mana-mana, dengan niat nak memiliki, syarat kata boleh, tapi wajib hang guna yang setakat hang mampu, hang punya, lebih hang wajib bagi kat binatang ataupun kat siapa-siapa yang memang nakkan air. Tu hukum. Telaga hang punya tapi hang kena bagi. Sebab tu kita di kampung-kampung tuan-tuan, kan kadang-kadang dulu kan zaman kita kecil-kecil kan kita pergi mandi telaga orang, kadang-kadang telaga kita yang tak ada, pergi mandi rumah jiran, tak kisah pun zaman hari tu. Seronok, rasa seronok, best kan. Pokok nyok, pokok apa, ada buat apa ni atak rumah tu, pokok nipah, pokok nipah, macam-macam lah dia punya. Kalau boleh bayangkan kan keindahan zaman kanak-kanak kita tu, kita jambu, pokok buluh, memang sejuk, ayak, seronok lah, boleh terasa suasana kampung tu. Dan kita bebas nak pergi mandi telaga wanu, telaga wani, sebab hukum itu memang dah ada. Dia kadang-kadang dia korek telaga bukan tanah dia pun, tanah laluan, jadi bebas, memang boleh pun. Sebab orang dulu dia faham bab-bab pun ni, kita lah tak faham kan, dulu faham. Okey, baik. Jadi bagi kat binatang yang muhtaram, yang tiada dapat oleh empunyanya, empunya binatang tersebut, mana tuan punya binatang tu, akan air yang mubah. Jadi ada pakcik mat ni bela lembu banyak, dia nak cari air payah, maka dia berhajat kepada air yang kita korek tadi, hukumnya wajib kita bagi, sebab dia nak cari air payah. Ni hak bela kambing banyak, hak bela lembu banyak lah, contoh ya. Dan di sana itu padang yang mubah, ada padang ragut yang memang mubah, maksudnya yang harus memakan ia padanya, memakan binatang tadilah padanya, pada padang tadi. Dan parit dan kolam yang bersekutu padanya, orang yang banyak dibahagikan air bergilir-gilir. Tuan-tuan sekalian, jadi hukum sampai bukan sakat binatang, bahkan dia kena bagi. Kalau ada laluan parit bukan ayak keluar, dia cuma laluan, jadi dia kena orang ramai nak guna parit, ada kolam, jadi ayak tu kena cedok seorang sikit, lalu parit masuk ke kolam masing-masing, contoh gitu. Jadi pemberian air tadi dikira wajib oleh penggali telaga tadi, walaupun dia punya sebab telaga digali pada tanah yang mati dengan sebab dia nak memiliki. Boleh hang milik hang punya, tapi wajib hang kena beri ke orang lain. Jadi banyak kerja pula. Baik, niat pertama tadi senang kan, niat wakaf tu tak gaduh. Okey, gamaknya nak buat bisnes cara tu rupanya tak boleh, plan nak bisnes cara tu rupanya tak boleh, sebab dia tak jadi hak milik, sebab tanah dia memang hak milik telaga, tapi airnya tu kena wajib bagi pada orang lain yang memerlukan, sebab orang lain tak ada tempat. Dibahagikan airnya bergilir-gilir, dijirus tiap-tiap daripada mereka itu 1 hari, atau setengah daripada mereka itu 1 hari, gilir-gilir, dan setengahnya terlebih banyak dengan sekira-kira bahagiannya, atau dengan didirikan kayu pada lenteng air atau lentang air. Saya tak pernah jelas kataan ni. Lintang air, blok, buat ni, itu yang ditebukkan lubangnya dengan kadar segala bahagian mereka itu. Buat paip lah bahasa kita lah ni lah. Buat paip bagi air itu mengalir dengan mudah bagi setiap kawasan. Maknanya ada padang ternakan ke, ada padang tanaman ke, ada apa benda lah yang menjadi penggunaan umum. Kalau kita di belah Kedah sana, kita panggil padang ragut kan, padang umum, jadi binatang semua boleh pergi makan situ, hak kerajaan punya, bebas lah. Dia macam ni lah konteks ni. Jadi siapa pergi gali telaga kata dia punya, wajib dia kena bagi
air kepada binatang yang ada kawasan situ kalaulah tak ada air. Kalau ada air tak apalah. Okey, kalau tak ada air. Baik, habis bab ayat, kita masuk bab hibah. Ya. Kalau macam pagi pun. Ya. Pagi air mengalir. Sebab tu untuk keperluan kita. Dan keperluan kita tu memang tak cukup. Okey. Sebab tu macam mana kalau orang ambil? Sebab kalau ikut hukum sini berdasarkan hajat kita, dah habis hajat kita baru boleh bagi ke orang lain. Jadi kalau hajat kita pun tak capai lagi, tak boleh bagi, dia kena ikhtiar korek lain. Maknanya orang tu kena usaha untuk korek telaga lain. Kita tak mampu nak cakap bahasa moden supply air, bahasa senang kan. Jadi kita ada telaga, cuma telaga kita tu air matanya tu macam mungkin tak banyak. Bila kita cedok surut cepat. Jadi nak banyak pula air tu mungkin subuh esok ke. Jadi keperluan kita pun tak cukup. Jadi tak perlu bagi pada orang lain. Sebab hukum di sini, bila dah kita punya hajat dah tercapai, kita dah guna, baru boleh kita wajib bagi pada orang lain setelah kita punya penggunaan tu dah tercapai. Itu maksudnya. Bukan semua telaga air banyak tuan-tuan, air mata kadang-kadang surut dia nak timbul pula tu lambat. Tapi ada kalanya air mata air tu dia cukup banyak, kita gali, cedok sekejap, limpah balik, cedok sekejap, limpah balik. Dia tak pernah kering, kemarau macam mana pun tak pernah kering. Ada yang macam tu. Rezeki masing-masing. Sebab ni bawah tanah punya cerita kan, Allah punya kuasa. Bergantung kepada lokasi telaga tu digali. Macam orang buat sebelah Kedah, dia orang buat boring, dia panggil boring yang korek tu kan. Ada korek sampai 50 meter baru jumpa air, kadang-kadang sampai 70 meter baru jumpa air. Tapi kadang-kadang ada yang 20 meter jumpa air. Nasib lah, rezeki masing-masing, ya. Begitu. Jadi guna kita punya dulu sampai cukup, baru boleh bagi kat orang lain. Saya tak pasti, tapi kalau di Kedah kami buat bendang, kita pasang traktor apa yang sedut air tu kan kat tepi ban, sedut nak berapa galen air tak boleh. Jadi kita kena keluar duit minyak untuk enjin tu bergerak wallahualam. Mungkin setiap negeri lain. Macam kami bawah Mada, bila buat bendang, jadi ayah saya tu dia beli mesin traktor lah yang sedut air tu kan, pam air tu, jadi air tu masuk ke sawah padi. Maksud kawan kita ni, Islam orang kita nak buat 5 well. 5 well kena bayar Oh ya. Satu air tu kena bayar. Kena cukai ya. Walaupun sungai tu sungai ni. Bukan sungai, dia 5 well. Tu tube well. Tak kira tube well. Korek dalam tu. Harga tu dia charge. Oh ya ke? Bayar. Walaupun tanah tu? Tanah kita pun. Dia punya contention dia sebab dia. Dia takut ke tanah ni kering. Oh. Dia tanah kering dia mendap. Mendap kebakaran tanah gambut Ya, ada sebab lah pihak kerajaan buat gitu kan. Mungkin dia orang buat kajian lebih kot di sudut tanah, kandungan air dan tanah tu. Sebab macam kami di Kedah tak ada masalah. Korek lah berapa tong nak korek, nak buat boring tu berapa banyak ikut suka. Tanah sendiri buat je. Mungkin sebab tu air banyak lah kot, Allah alam kan. Oh gitu sabar je lah ya, nampak macam mana. Kalau tidak duduk di Kedah bila Covid jangan pergi. Lah PKPD habis dia duduk susah hati saya, tak boleh keluar pergi mana. Baik, Kitabul Hibah. Ni kena mengaji elok-elok ya, sebab melibatkan kita ada kalau ni. Sebab yang melibatkan harta pusaka. Kalau kita nak hibah wawai ni, kita mengaji hari ni nah. Sama ada tentang rasa perlu tak perlu hibah wawai daripada duduk berebut waktu kita mati, itu lagi baik lah. Okay? Kita tengok ini kitab pada menyatakan hukum hibah yang melengkapi ia akan sedekah dan hadiah. Jadi dia ada 3 bahagian pemberian ni nah. Tuan-tuan, ada 3 bahagian pemberian. Satu
sedekah, ini yang paling afdal lah. Yang kedua hadiah, yang ketiga hibah. Kita akan lihat tu bersatu nanti. Cuma ni pembahagian, dikatakan pemberian ada 3 jenis dalam Islam. Pahala paling banyak nombor 1 lah, ya. Hukum semua sunat, hukum, ya. Kita lihat tak lagi sampai ni saya terangkan. Baik. Bermula hibah itu permilikan dengan tiada iwad pada ketika hidup. Kita bagi hak milik tanpa menuntut ganti rugi ataupun tanpa menuntut dibayar balik. Bagi pemilikan, maknanya kita bagi sesuatu yang menjadi hak milik seseorang tanpa kita minta balik. Itu hibah. Okey, pemilikan harta ke apa benda kan, kira macam bagilah. Ini asalnya, ya. Maknanya dalam konteks ekonomi Islam dia banyak pula term ni tu, ya. Cuma umumnya begitu, pemberian, pemilikan dengan tiada iwad, tiada ganti pada ketika hidup, waktu kita hidup. Nanti kita jelaskan lagi, tak apa. Maka jika memberi akan sesuatu berkehendak akan pahala akhirat, maka iaitu sedekah. Ni kategori kedua, definisi dia. Kalau kita bagi sesuatu dengan mengharapkan pahala daripada Allah, itu kita panggil sedekah. Okey. Kemudian dia kata, dan jika menghantarkan dia kepada tempat mohon kerana memuliakan dia, maka iaitu hadiah. Maka sekaliannya sunat dan yang afdalnya sedekah. Hadiah ni biasa beri pada orang kaya, biasalah. Beri gitu saja sebab kita muliakan dia. Tuan-tuan pasal tak kadang-kadang guru bagi pada murid yang dia ihtiram, dia bagi buku. Kadang-kadang murid hadiah buku pada guru sebab memuliakan guru tadi. Itu hadiah. So kita terima hadiah ke lah. Malam saya dapat satu blender, tuan-tuan. Blender. Dia nama Philip. BA free, apa free dia punya tu lah, bahan plastik tu. Jadi HQ bagi kat saya hadiah. Bagi hadiah kita terima lah. Mungkin ada usaha kita apa kita pun tak tahu kan, kita buat kerja tiba-tiba dia hantar mai hadiah, terima je lah. Dia bukan rasuah. Rasuah ni mengharapkan sesuatu, lulus projek apa semua, itu rasuah, cerita-cerita hadiah. Jadi hibah, sedekah, hadiah. Yang paling afdal sekali sedekah, sebab tu saham akhirat kita. Hadiah ni dia lebih kepada untuk merapatkan hubungan, jalinan mesra, hadiah. Macam hadiah jabatan bertuah apa semua tu lah, ya. Tu hadiah lah tu. Kita tak penat apa-apa pun orang nak bagi je lah. Okay, gitu. Dia kata syarat, dan syarat hibah ijab dan qabul dengan lafaz seperti kata yang memberi, wahab hibah, wahibtuka hadha, atau milkatuka hadha, atau azamtuka, atau akramtuka, atau nahlatuka hadha, dan berkata yang menerimanya seperti qabiltu, atau ittahibtu, atau raditu. Dan tiada disyaratkan ijab dan qabul pada sedekah, bahkan memadai oleh memberinya dan mengambilnya. Baik, kita tengok yang hibah tadi, dia perlu ada ijab qabul. Saya nak cakap dalam konteks hibah yang harta pusaka, pemberian. Sebab kalau hibah yang bank punya senang faham. Bila kita buat konsep mudharabah ataupun wadi'ah, simpanan bank, kan bank bagi hibah, dividen kan, hibah. Tabung haji bagi hibah, yang disebut bahasa moden tu dividen lah. Atas pelaburan duit yang diusahakan, dia bagi berapa persen pemberian, okay? Bentuk hibah. Cuma yang kita perlu lihat sini ialah yang kerap berlaku, hibah ini berlaku bila kita hidup. Dia waktu hidup, ya. Dia waktu hidup.
pemberian berbentuk aset kepada anak-anak kita supaya kita tidak mahu berlaku perebutan harta kemudian bila kita dah tiada. Baik, yang ni yang kita kena tengok. Jadi pemberian di waktu kita hidup kepada anak-anak kita, itulah dipanggil hibah dalam konteks pusaka. Faraid ni dia hanya berlaku selepas kita mati. Kalau tak ada hibah di awal, maka hukum tu jatuh kepada faraid. Maka kita kena ke pejabat agama, pihak qadi akan buat pembahagian. Lelaki berapa per 3, perempuan ambil banyaklah bab pusaka ni, saya pun tak nak mahir sangat, kena rujuk pada yang ahlinya. Jadi kalau tidak mahu pening kepala, kita hibah di waktu kita hidup sekarang. Kebiasaannya wallahu alam, tapi ada manusia-manusia yang Allah datangkan sesuatu petanda bahawa mungkin aku dah tak lama dah, jadi dia akan datang suatu perasaan dalaman untuk kita buat sesuatu benda supaya aku tak pening kepala kemudian hari. Jadi hibah contohnya, kata Pak Din, ada kereta, ada rumah, tanah tak banyak, satu rumah taman, tanah tu lah kan, contoh ya. Jadi ada 3 orang anak, maka hibah dibuat sama ada menggunakan lawyer ataupun secara musyawarah ahli keluarga. Okey, kereta ni mat, hang ambil kereta hang punya, rumah bagi ke adik hang, pasal dia perempuan, dia tak ada suami lagi, rumah adik hang ambil, hang ni seorang lagi mungkin bagi kebun sayur pasal dia tanam sayur banyak, contoh. Contoh. Jadi pembahagian itu dikira hibah ya. Jadi boleh didokumentasikan supaya tidak berlaku perebutan. Macam bapa mentua saya meninggal, jadi abang yang sulung tu panggil adik-beradik, terus yang tu dibuat waktu hidup. Ayah dah bagi dah. Okay, rumah dengan tanah ni untuk hang adik hang. Dia kata kat isteri saya lah, hang dengan kak hang, ni untuk abang hang ni. Waktu hidup tu dia dah cakap dah. Jadi bila dah cakap tu, anak-anak semua dengar. Bila dia meninggal, semua didokumentasikan dengan pihak pejabat tanah. Selesai, cukup mudah, tak ada berebut. Sebab apa? Sebab semua dapat sama banyak, semua redha. Kan senang. Dia dalam kubur pun senang. Masalah berlaku bila tak selesai dalam kubur pun susah. Ya, terbawa sebab anak-anak kelai. Ceritanya bila bergaduh, sian kita dalam kubur. Sebab tu kena faraid tu. Itu yang faraid menyelamatkan balik. Itu Islam adil tu tuan. Katalah hibah ni sunat, ya. Katakanlah tak selesai dunia, buat cara agama iaitu faraid. Jadi anak-anak yang mainkan peranan untuk ke pejabat agama dan pejabat tanah untuk buat agihan mengikut hukum faraid. Lelaki berapa, perempuan berapa, kalau ada anak berapa, tak ada anak berapa, dia adalah pembahagian dia hukum faraid. Jadi kita nak mudah, kalau kita tak nak pening kepala macam usia tuan-tuan, hibah lagi baik lah. Tapi kalau nak faraid, terpulang dah kan, setengah ya. Buat surat tu boleh panggil lawyer. Ada lawyer yang lawyer, biasa lawyer lah. Kan ada kan, dia banyak konsultan yang buat sekarang ni. Hibah amanah raya boleh, takut leceh sikit lah dia proses tu. Dia ada konsultan yang ni banyak cakap-cakap yang ni, yang diiktiraf lawyer lah biasanya. Sebab benda tu kena ada dokumentasi kemudian hari, takut ni lah. Ustaz, bila kata hibah tu, maknanya tu katalah dia bagi pada anak saya, dia terus jatuh pun milik anak saya atau milik saya, milik dia, dan kita berhak ambil balik. Sebab dia kata sini cuma lara. Dia akan jelaskan lepas ni, ya, saya akan jelaskan ni, dia akan cerita lepas ni. Cuma hari ni kita tengok konsep asas. Kalau dapat hibah ni macam kadang-kadang sembang mulut pun jadi tau. Kata bila kumpul sambil makan di tengah harian, abah ingat sebab Along ni mengaji tinggi, dia masuk universiti, kerja apa ni, abah nak bagi kat dia kereta hak mahal ni lah, contohlah. Along kereta ni ambil kat hang lah. Lepas saya sembang anak saya lah, hak sulung tu, kata abang ni kereta saga abah ni nak habis bayar dah kan, besok abang ada lesen, abang guna. Tu kira macam hibah, kira dia punya tu. Adik-adik lain
sebab tak ada lesen lagi apa semua kan. Kereta ada lagi. Jadi mungkin hak orang lain pula tu. Jadi hak sulung ni ambil yang ni. Ustaz, Ya. ada satu kes yang sebenar-benarnya lah. Anak sembilan balik. Dia beli rumah pakai nama anak sulung. Okey. Lepas tu dia mati. Anak sulung bertanggungjawab untuk menyelesaikan hutang dan sebagainya. So sekarang ni geran tu nama anak sulung. Okey. Tetapi sebab dia beli ambil housing loan pakai nama anak sulung kan. Lepas tu rumah tu memang tu ditulis wasiat untuk beri kepada anak dia yang kecil sekali, seorang perempuan. Tapi sekarang tu nama tu masih nama si abang Ahmad. Kalau abang tu mati, apa jadi Ustaz? Dia ada anak tu. Dia ada anak-anak. Okey. Kena balik pada faraid lah. Dia sekarang ni kadang-kadang memang ada ayah beli guna nama anak sebab loan tu mudah kan. Mereka kerja jawatan tinggi, jadi bank tengok tu terus cop lah, tak payah ada guarantor. Ada kalau perlukan guarantor, maka secara law undang-undang dunianya, bila geran nama orang tu, maka rumah orang tu punya lah secara lawnya lah. Namun kalau ada pemuafakatan antara adik-beradik, kalau ayah dah kata macam tu, sebab sekarang ni hanya nama kot, nama sulung yang bayar ayah kot, kan anak tu bayar. Yang tu kita kena tengok balik, ayah yang bayar, nama yang nama anak. Jadi harta tu ayah punya lah. Cuma berlakunya macam dia kata tadi lah. Sebab itu perlu ada saksi kes ni dan pemuafakatan adik-beradik. Kalau ayah kata dah waris ke anak, biasanya memang gitu lah, rumah ni memang jadi hak bongsu dalam masyarakat kita kan. Sebab hak lain nikah api habis, tinggal habis, ni rumah siapa nak duduk? Hak kecil sekali, dia lah jaga rumah, panggung rumah panggil kan. Begitu. Macam saya pun, saya bongsu sekali, jadi rumah kampung tak ada siapa duduk, anak belakang duduk. Sebab kita dah ada rumah ni, dah bina kehidupan di sini kan. Tanah pun sekarang nak bobot, saya malas nak bobot kan. Adik-adik semua susah kan, abang semua susah. Kerja Roy getah, buat menang sikit. Ambil kat hampa tanah ni kata. Hampa bedak ambil lah adik-adik. Saya 7 adik. Saya tak nak apa-apa, saya kata, sebab saya dah ada usaha sini kan, kita ada rumah ni semua. Malas buat benda kecil kan. Kalau kita bobot boleh macam mana? Jadi tak selesai masalah. Lagipun semua di kampung, saya di bandar. Sebab saya dah ada pendidikan, kita dah cari aset sendiri, kita bina hidup sendiri. Tak nak usahkan. Jadi macam kes tadi lah, maknanya kalau yang bayar tu ayah, cuma hanya nama saja sebab memudahkan urusan pinjaman, jadi secara automatiknya kalau hibah tadi berlaku memang hak milik adik yang bongsu, walaupun ayah walaupun abang tu meninggal. Cuma proses tu susah sebab geran tu nama bapak dia, perlu persetujuan isteri, anak-anak pula tu. Jadi memang serabut sikit, undang-undang dunia lah. Itu tak ada masalah yang tu, sebab dia hanya nama ni je. Sebab yang bayar ayah kau tu kan, bapak yang bayar, cuma anak yang meninggal anak dia kan. Tuan rumah tu meninggal, yang nama dia lah, anak sulung tu lah. yang anak yang bongsu tu masih hidup, anak yang sulung pun masih hidup. Bapaknya yang tukang bayar tu lah. Dalam geran tu nama anak sulung tu, anak sulung tu ada anak. Sebab sistem sekarang saya dipahamkan dalam penjualan beli rumah dah ada konsep takaful. Apabila berlaku kematian, maka automatically benda tu tak payah bayar sebab ada takaful. Okey? Jadi maknanya benda tu dah settle dah. Satu sudut. Isu sekarang timbul ialah geran tu nama anak sulung, nak rumah tu. Jadi bank akan tuntut lagi. Tak dah bayar kan? Oh dah biar dah. Hanya geran sekarang dah Tak ada masalah. tak kita berani. Jadi kena jabat tanah, lawyer rumah untuk tukar hak milik je lah. Benda cash senang buat kerja, jangan benda hutang. Macam mana? Abang ni tak buat apa pun, relax kan? Tak buat nama pun. Kena suruh abang yang mengaji hari ni. No? Takut dia mati, anak Yes. dia mak tunduk tu. Elok kena declare tu, kena maklumkan pada anak-anak.
takut dok berasa kata bapak aku punya kan. Dia macam pemegang benar. Betul. Satu harta yang katakan rumah nak dihibahkan pada orang lain, bukan ada tempat pembagian. Kita boleh hibah hanya 1/3 daripada harta kita. Itu wasiat. Itu wasiat. Kalau diwasiatkan, Wasiat baru 1/3. Hibah lain. Terpulang. Wasiat ni dia ada istilahnya. Bila aku mati besok, ada perkataan wasiat tu. Hibah ni aku nak bagi kat hang, kalau bahasa Kedah lah, kasar punya kan. Ni kira ambil lah ni kita duk ada hidup ni. Wasiat ni dia ada juga orang wasiat guna lawyer apa semua, dia berwasiat. Hibah ni pemberian. Kena faham lah. Jadi hukumnya sunat beri apa yang kita ada waktu kita hidup. Sebab kadang-kadang ada wasiat ni melibatkan harta pusaka. Hibah ni dia masuk semua harta yang kita ada. Kalau kita nak katakan harta pusaka yang berat-berat, rumah, kereta, tanah kan. Kalau kita kata pen, tekan nak kata harta pusaka pen. Tapi kalau pen pilot mahal kan, boleh jadi juga. Jadi pen pilot ni kalau nak buat harta pusaka tak guna, jadi buat cara hibah. Kan kalau pen tu mahal lah, takat ni orang tak pandang pun. Contoh kita tengok lebih lanjut, ada penjelasannya nanti. Okey, sebab hibah ni kena ada ijab kabul, anak tu terima. Okey. Baik, tak mana tadi. Dan sah hibah dengan dan tiada disyaratkan keduanya pula pada hadiah, bahkan memadai mengantarnya daripada yang memberi dan menerimanya daripada orang yang dihantarkan kepadanya. Ni hadiah ni tak apalah, bagi je lah ya. Tuan-tuan, hadiah tak perlu kita mention pemberi ya. Tuan-tuan nak buat, dipanggil apa? Script admire. Teman-teman tahu dulu kan? Kan? Secret admire. Bahasa orang putih tu. Kan dulu kan tuan-tuan terima bunga, terima apa benda kan. Pengirim, secret admire, kita siapa pula bagi kan. Tu hadiah tu tak apa. Tak perlu, sebab dia tak perlu lafaz akad, qabul semua kan. Total sampai depan rumah ada bunga sekuntum, dua kuntum, tiga kuntum. Saya terkenal tuan-tuan sekali, baru ni CEO hantar sejambak bunga. Bunga tu nama saya lah. Jadi dia tak tulis kertas tu, nak kata tertanggai kalau ke mana tak tahu. Si hantar bunga mai, jadi perang sekejap dengan rumah kan. Apa-apa. Aduh. Sebab semua hidup tak pernah dapat. Jadi tahu-tahu dapat bunga sejambak bunga lah. Lepas tu alamat yang hantar bunga tu pula area kod ni. Yalah, tekan bunga daripada Lostak nak post, sebab HQ kami Lostak. Saya duk mendengung, siapa bagi bunga kat aku ni? Rumah duk syak dah. Lah baru tahu sekretari CEO beritahu bunga sepenuh ulang tahun perkahwinan. Lega rasa kan. Jangan main-main tuan-tuan. Buat guni dia boleh jadi isu. Sebab kad tu dah tulis, cuma tertanggai boleh jadi waktu proses pengepusan benda tu. Jadi memang jadi rahsia lah. Siapa hantar kau? Saya duk fikir perempuan mana aku ni, pelik lah. Kita duk heran juga kan. Sebab saya mengajak banyak tempat. Memanglah zaman saya mengajak dulu, kita kata di kolej semua, memang ada yang ofon nombor 2, nombor 3. Biasalah, sebab kita lelaki-lelaki kan, takut-takut juga kan. Jadi alhamdulillah mujak selesai, lega habis. Jangan main-main tuan-tuan buat lagu ni. Hadiah-hadiah juga tu. Baik.
Dan sah hibah dengan umri dan raqabi. Baik, apa makna umri? Umri itu seperti katanya, aku hibah akan dikau benda ini selama umur engkau, dan jika ditambahnya, maka jika engkau mati kembali ia kepada aku, sekalipun sah ia dan lara syaratnya. Jadi hibah ada dua, satu umri, satu raqabi. Yang umri ini ia melibatkan umur, jangka hayat. Maknanya aku bagi, ayah bagi kereta ni kat engkau, kau pakai sampai bila-bila lah. Tapi yang kata lara tu dia tambah pula, kalau engkau mati ayah ambil balik. Jadi sah hibah tu sah, tapi lara maknanya macam syarat tu nampak tak kemah, ataupun kata disudut tak apa nak ni lah, macam bagi ke tak bagi dia ni, gitu kan. Lara sah tak sah. Jadi contoh ayat macam tadi lah, mana ayah bagi kereta ni kat engkau, kau pakailah sampai bila-bila, hibah lah tu. Kan kita beli kereta banyak zaman kita kerja dulu kan, jadi nak jual mungkin murah harga, kereta kan makin susut nilai, jadi kita hadiah kat anak kita lah, hibah lah tu. Hak lain-lain saya rasa adik-adik lain tak kisah pun, cakap kereta tu jenama baru makin banyak, ambil lah kan, orang tak kisah pun. Hibah benda tu orang tak kisah. Cuma syarat dia kata lara, kalau kita letak pula mati abah punya, abah ambil balik. Nampak sangat mendoakan anak mati awal. Tu yang kata lara tu, ya, tu syarat lara. Okey. Dan raqabi itu seperti katanya, aku jadikan dia bagi engkau mengganti, yakni jika mati engkau dahulu daripada aku, kembali ia kepada aku, dan jika mati aku dahulu daripada engkau, tetap ia bagi engkau, sah ia dan lara syaratnya. Jadi ditakap bersyarat, seolah-olah macam ada ta'liq di situ. Jadi tak lara. Tuan-tuan kalau nak senang macam saya cakap tadi, ni kereta Along pakailah sampai bila-bila Along nak pakai. Kira hak Along ni kereta ni, ayah tak mau pakai, tak larat dah, nak pergi masjid naik motor lah. Ataupun ayah nak pakai kereta kancil je lah. Dulu mungkin bawa kereta besar-besar kan, rasa nak pergi masjid je pun bawa kancil je lah. Selesai. Tak payah dah kata hang mati balik kat abah punya, kalau abah mati balik kat hang. Jadi yang tu tak sah. Sebab tu syarat kata lara, jadi lak-lak, jadi tak elok. Biar lagu tu. Biasalah macam saya pun ada motor hak saya beli awal tu, saya bagi anak saya sulung tu. Cuma nama tak tukar ni, abang guna. Abang beli motor lain, saya pakai motor lain. Itu hibah lah tu. Maknanya adik boleh tahu ni abang punya. Cuma cukup umur tukar geran. Tu je lah. Tukar nama. Selesai. Dan sesuatu yang sah jualnya, sah dihibahnya. Nampak ni ya? Dia balik kepada syarat lebih faham kita. Yang sah jualnya, sah hibahnya. Benda yang jadi boleh jual ya, boleh buat hibah apa saja nah. Dan yang tiada sah jualnya seperti sesuatu yang majhul, yang tak kenal, yang tak tahu, dan yang dirampaskan dia, dan binatang atau sahaya yang sesat atau yang lari, maka tiada sah dihibahkan dia, melainkan 2 biji gandum dan seumpamanya, maka bahawa sah hibahnya dan tiada sah jualnya, kecuali gandum 2 biji. Nak buat benda 2 biji hibah. Jadi nak hibah ni benda yang boleh buat jual, yang boleh dijual, dan benda tu jualan yang ada nilai lah. Sekat air mineral tak jadi kan untuk minum, mikrofon ni pun tak apa nak jadi kat nak buat hibah. Dia nilai yang ada nilai, benda tu ada nilai nak buat hibah. Macam kaum ibu lah, barang kemas tak munasabah bagi anak lelaki, kalau kita nak hibah kan, anak lelaki pun tak heran pun, mak ada gelang ni bagi kat adik hang no, adik hang perempuan, bagi kat kak hang lah kan, mak bukan nak buat kubur pun, nak pakai motor hidup ni ya. Habang saya siap kat anak itu tak apa, kira hibah lah tu. Jadi hak lelaki-lelaki pun tak bising pun, mah orang lelaki-lelaki bukan dia minat mah, dia buat tak tahu je. Macam perempuan benda tu berharga, jadi bagi kat anak perempuan.
Jadi bila kita bagi tu, dia terima, hak dia lah, cuma kita pakai dulu. Bila mak tak rasa, ambil lah. Itu boleh. Mana tu hibah lah. Okey. Baik. Menaikkan 2 nyuruh, okey. Bermula, dah pukul 11 dah. Sikit lagi. Bermula hibah utang bagi yang berutang ibrak namanya, maka tiada berhajat kepada qabul, dan hibah utang bagi yang lain daripada yang berutang tiada sah. Baik, utang ibrak macam kita hutang PTPN, macam kita hutang yang bank kata kalau bayar cepat guni kami akan lansaikan sikit. Itu dipanggil hutang ibrak. Penyesuaian hutang secara tempoh tertentu kan, PTPN contohnya kan. Ngaji pandai sikit mungkin hutang tu dikurangkan. Yang tu kata dia sesuai untuk kita buat hibah pada orang yang macam tu, boleh hibah. Ataupun yang bank bagi kan bentuk pengurangan sesuatu akibat kita buat sesuatu yang positif, so dikurangkan tempoh. Itu hutang ibrak. Dia bank negara dah letak ni dia panggil ibrak. Yang belajar ekonomi Islam tahulah. Jadi maknanya hibah yang dimasukkan yang kita cerita ni lebih menjurus kepada pemberian dari sudut pemulangan balik hutang tadi. Maknanya dia bayar cepat, mungkin dia potong dia punya bunga lah, dividen hibah tadi tu, dia potong dia punya ibrak. Jadi penguntungan itu dia panggil hibah juga ya. Jadi untuk kes yang macam tu dah. Dan tiada memiliki akan benda yang dihibahkan itu melainkan dengan qabid, penerimaan dan dengan izin daripada yang memberinya atau wakilnya. Maka jika mati salah seorang daripada yang memberi dan yang diberinya antara hibah dan qabid, mengganti oleh warisnya pada terimanya dan kepeterimanya. Okey. Jadi maknanya kalau tempoh nak bagi itu katakanlah mati, jadi boleh pas kat wakil sama ada untuk lafaz beri atau terima. Sebab kadang-kadang hibah ni bukan pada anak-anak kita, kat orang lain, kat staf kita ke, kat orang lain pun kira hibah. Contohnya kita rasa kesian dekat mungkin jiran kita susah apa benda kan, kita kesian, kita ada sebiji kereta, mungkin dia anak ramai, kereta tak ada kereta kancil je, anak 5, kancil boleh boh 4 atau 3, kita ada saga sebiji kan, saga lama, kita nak bagi dekat jiran kita, boleh kita bagi kat dia. Cuma pada saya baik dalam bentuk sedekah lagi, pahala banyak. Cuma nak ceritanya hibah macam tu, boleh bagi gitu je. Okey, kalau kita nak bantu dia lah. Jadi boleh, katalah dia tak ada waris atau wakil, boleh menggunakan lafaz ijab dan qabul tadi, boleh terima. Dan sunat bagi bapa dan jika ke atasnya, mana bapa atau wan semualah, menyempurnakan pemberian bagi anaknya dengan bahawa disamakan antara lelaki dan perempuan. Ni sunat tuan-tuan, kalau nak bagi apa-apa ke anak-anak, biar bagi sama rata, jadi adil. Faham maksud saya? Tuan-tuan faham tak? Macam kata Haji Sulaiman kumpul dengan Haji Nurani, kumpul, jadi mak ayah ni nak bagi kat hampa sama rata, senang, tak payah hampa tak keli esok-esok ni, kami duk ada lah ni kan. Buat aku tu, jadi anak-anak saya biasanya akur je, sebab bukan mereka punya, kita nak bagi kan. Okay, ambil ni, semua setuju ke? Setuju, selesai, tak payah ni kepala kan. Begitulah maksudnya, mudah. Okay, kita sambung dah harus nanti dah pukul 11 dah. Kita sambung sebab panjang lagi tu, cerita harus tu panjang sampai habis bab tu. InsyaAllah ya, kita sambung lagi. Mudah-mudahan baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak baik itu datang kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.